yang ini kalau mohon kena isi dalam rekod borang cuti. Borang cuti tu pun ada di dalam pengenalan dan borang-borang LI tu. So boleh tengoklah. So boleh isi dekat situ rekod-rekod cuti yang telah disahkan oleh syarikat. Alright, so kalau ada MC, so saya nasihatkan you all masuk ke dalam logbook, sebab logbook adalah daily term setiap hari. Maksudnya hari yang tak ada rekod tu, you all masukkan je lah MC dekat dalam e-logbook. Dan juga masukkan ke dalam attachment untuk record of medical leave. Kalau tak clear nanti saya tunjuklah macam mana cara dia. Alright. So saya teruskan. So yang ini adalah leave application form. Yang ini terpulanglah kepada student sama ada nak guna yang UTM punya ataupun syarikat punya form tu lah. Alright, lepas tu ada rekod. So kena isi dekat dalam rekod cuti rehat dan juga cuti sakit. Yang ini rekod yang saya cakapkan tadi tu lah. Alright. So lepas tu yang ini e-logbook. E-logbook yang ini student kena isi dekat dalam file, isi setiap hari, maksudnya the daily. Lepas tu kena combine, maksudnya kalau awak bekerja 5 hari, so maksudnya ada 5 page lah. Kalau satu hari satu page. Lepas tu 5 page tu combine jadikan seminggu punya rekod lah. Dan upload ke dalam sistem setiap hujung minggu. Maksudnya kalau 16 minggu latihan industri bermaksud ada 16 kali kemasukan. Okey. So nanti bila awak upload dokumen ke dalam e-logbook, so faculty supervisor akan check. Dia akan review dan juga dia akan verify secara online. Okey, so yang ini rupa logbook daily. Sebab tu saya cakap daily sebab kalau awak tengok dalam form ni ada date dekat atas tu. So contoh date 11 Oktober day 1, hari pertama. Training week 1. And then awak tulis lah pukul berapa and then apa yang kerja-kerja awak lakukan. Katalah tak cukup, boleh tambah page lah. Maksudnya kalau satu hari tu 2-3 page ke. Tapi nasihat saya better satu form ni untuk satu hari lah. Maksudnya you just buat conclusion, briefly introduce ataupun briefly describe you punya training activities. Okay. So cara untuk upload, pergi ke portal LI, pilih menu buku log. Bila you tekan buku log, nanti dia minta pilih lah minggu ke berapa. Pilih minggu pertama, tarikh daripada berapa hingga berapa. Sebab dia by week. Maksudnya daripada 11 hingga 14. Lepas tu apa skop kerja awak? Sama ada awak buat drawing ke, you buat assembly ke, just satu tajuk je lah, title skop kerja tu, sikit je. And then catatan pun simple description. Tak perlu banyak lah sebab nanti supervisor akan baca review you punya buku logbook yang dalam PDF file. Okay, so bila you dah klik semua dah pilih and then klik simpan, nanti dia akan keluarlah list dekat bawah tu, minggu 1. And then akan ada menu browse and upload. Dekat situ wajib untuk upload buku log setiap minggu dalam bentuk ataupun dalam format file PDF. Okay, clear? So katalah faculty supervisor dah sahkan and then you boleh nampak lah status sah. So kalau belum sah dia akan tulis kat situ lah belum sah. Okay, so maksimum 2 MB per attachment untuk satu file lah. Okay, so seterusnya. And then you all juga boleh review, boleh tengok balik
dengan memilih menu laporan buku log untuk penyelih syarikat. Maksudnya kalau penyelih syarikat dia nak tengok, saya lupa nak cakap, untuk buku log ni, penyelih syarikat tak perlu sign. Maksudnya you all boleh buat, tapi mesti you all sign dekat bawah tu dan juga ada tarikh. Maksudnya hanya buku logbook ni hanya perlu ditandatangani oleh pelajar sahaja. Okey, tapi jika penyelia syarikat minta, and then you all boleh akses dekat laporan buku log untuk penyelia syarikat. Boleh cetak lah. Alright. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada. So, seterusnya. Dr. As ada rekod Dr. As ya? Ada, saya ada Okey, rekod. terima kasih. Alright. Seterusnya. Selain daripada you all perlu upload e-logbook setiap minggu, di akhir latihan, you all kena upload lagi 2 dokumen penting, iaitu logbook attachment approval dan juga attendance record. Okey, saya ada tulis note dekat sini, attendance record, class leaves and medical leave record. Maksudnya attendance record tu yang setiap hari, rekod setiap hari punya. Tapi kalau you all ada apply cuti yang telah disahkan dan juga ada MC, tolong mergekan sekali satu file. Okey. So cara dia, macam mana nak upload, pilih menu muat naik pengesahan penyelia. So tadi approval tu, yang nama dia apa? Attachment approval tu, kalau bahasa Melayu dia dalam sistem dia tulis muat naik pengesahan penyelia. Dia ada menu upload tu kan. So you all kena upload lah dalam bentuk PDF. Begitu juga kehadiran latihan industri ni pun sama, kena upload dalam PDF file. Okey. So yang ini adalah dokumen untuk pengesahan penyelia. Maksudnya you punya penyelia industri perlu sign 3 kali mengikut tarikh yang telah kami tetapkan lah. Maksudnya contoh yang pertama early semester, maksudnya semester awal tu mesti dapatkan tanda tangan supervisor pada minggu kelima, iaitu antara 7 hingga 11 November 2022. So kena ikut tarikh ni di antara, maksudnya mana-mana tarikh tu kami terimalah, tapi tak boleh keluar daripada tarikh minggu kelima ni. Okey. Lepas tu mid semester, pertengahan semester lagi sekali minta tunjuk dekat penyelia industri, minta dia sign pada minggu ke-9, iaitu pada 5 hingga 9 Disember. Dan akhir sekali pada minggu terakhir, 24 hingga 27 Januari. So nanti bila you all nak isi, nak minta tanda tangan tu, minta cek semula tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. Pastikan dia sama untuk memudahkan proses audit nantilah. Okay. Alright, so make sure setelah dapat CHOP, setelah ditandatangani, scan dalam bentuk PDF and then upload ke dalam sistem. So yang kedua tadi adalah record, attendance record kan. Okay, macam ni lah. Maksudnya rekod setiap hari. Okay, ada juga company yang dia ada punch in, dia ada rekod printed punya. So yang itu pun boleh guna dengan syarat ditandatangani oleh penyelia industri. So kalau you all nak guna yang printed daripada sistem syarikat, tak ada masalah. Tapi yang penting dapatkan CHOP. Lepas tu kena mergekan dengan rekod cuti rehat dan juga rekod cuti sakit. Sekalikan dalam satu file, lepas tu upload dalam sistem. Okey, accident. Accident ni yang ini saya minta Encik Faizil betulkan kalau saya salah. Yang saya tahu boleh claim insurans jika accident ketika nak pergi ataupun ketika balik ataupun ketika latihan. Macam mana kalau accident tu berlaku di tengah malam, time dia nak keluar pergi makan? Adakah boleh ataupun tidak?
As long as sebenarnya student aktif saja pada semester tersebut, dia adalah covered. Oh, maksudnya tak kisahlah walaupun aksiden tengah malam. Ya saya, cuma I kita see. punya cover tu Dr. Az bukan Mm-mm. seperti kompetitif punya insurans, tapi Mm-mm. lebih kepada insurans berkelompok. I see. Jadi dari surface saja yang di-cover lah. Yang itu nanti Okay. kita akan share dengan student Dr. Az. Alright. Okay, so itu maksudnya jika berlaku aksiden, you all ada uh, dilindungi oleh insurans berkelompok. Jika berlaku aksiden, kena buat report polis lah dalam masa 24 jam, and then maklumkan pada section coordinator, and then kami akan melakukan proses seterusnya lah, and then pastikan dapat medical report. Maksudnya bukti apa yang mengatakan you all berlaku kemalangan lah, terutama sekali pengesahan doktor lah. Alright, untuk claim. So, seterusnya, lawatan industri oleh fakulti supervisor akan diadakan pada minggu 14 hingga 16. Maksudnya 2 minggu terakhir. 14, 15, 16. 3 minggu terakhir. 3 minggu terakhir latihan industri iaitu pada Januari 9 hingga 27. Maksudnya nanti fakulti supervisor akan contact you all, confirmkan bila nak buat, bila mereka akan datang. So nanti itu adalah itu bukan pada kami lah, maksudnya fakulti supervisor itu sendiri yang akan contact you all. Alright, so apa yang you all perlu lakukan adalah menyerahkan Industrial Supervisor Evaluation Form iaitu borang 03D kepada penyelia industri. Maksudnya nanti you all bagi dekat supervisor, minta diorang isi, lepas tu chop. Sebab borang tu perlu diserahkan kepada pensyarah masa pensyarah datang lah. Okey, itu yang form yang pertama. Form yang kedua adalah Academic Supervisor Report. Form 02. So, yang ini hard copy wajib sebab kita nak dapatkan chop company secara fizikal lah. Maksudnya bukannya digital punya company lah. Digital punya stamp. Tu tak laku lah. Maksudnya kena chop betul-betul. Lepas yang terakhir kena isi student feedback. Yang ini nanti pensyarah akan bagi link saja dan you all boleh isi lah dalam Google Form. So ada tiga form, dua hard copy, satu online punya form yang you all kena isi. So macam mana rupa dia? Macam ni lah. Borang 03D iaitu markah yang diberikan oleh penyelia industri. Lagi satu iaitu Academic Supervisor Report. You all isi part A sahaja. Nama you all, nama company, and then dapatkan company stamp. Okay. So, 2 borang hard copy perlu diserahkan kepada penyelia fakulti iaitu pensyarah lah yang datang melawat pada 3 minggu terakhir. Mana-mana harilah yang ditetapkan. Okay. So, lagi satu link. Nanti pensyarah akan bagi kemudian lah. Alright, so yang ini presentation. Presentation ni bergantung kepada pensyarah lah. Biasanya perkara yang perlu dilihat adalah background of company, and then you punya planning. Lepas tu apa activities yang dilakukan. Lepas tu conclusion. Conclusion ni lebih kepada apa masalah yang you all hadapi, and then macam mana you all menyelesaikan masalah, dan juga suggestion. Suggestion ni you all bagi pendapat apa yang you all rasa ataupun you all ada cadangan untuk penambahbaikan, you all boleh bagi tahulah masa presentation. Okey, format pun bergantung kepada pensyarah. Boleh guna format biasa je. Macam slide biasa je lah. Alright, so assessment LI ni adalah hadir lulus ataupun hadir gagal. So markah daripada penyelia industri adalah 50%, lagi 50% daripada pensyarah yang melawat. Okay, so total 100. Alright, so
dekat sini dia kata complete early. Maksudnya kalau you all habis intern awal, walaupun mendapat approval mendapat pengesahan persetujuan daripada syarikat, dia tetap melanggar peraturan LI. Sebab apa? Sebab EAC kata minimum industrial training untuk diploma program adalah 16 minggu. So, senang kata you all LI ni wajib completekan 16 minggu. Kalau kurang, maksudnya tak valid lah you all punya LI. Itulah maksudnya. Tak boleh habis awal. Kalau habis lambat tu tak ada masalah lah. Maksudnya melebihi. Melebihi tak ada masalah. Dia jangan kurang. Okay. So, selepas apa yang you all kena buat adalah menghantar report. So you all habis LI adalah pada hari Jumaat. Itu ikut tarikh yang ditetapkan oleh universiti, hari Jumaat. Jadi deadline ataupun tarikh akhir untuk menghantar laporan adalah pada hari Ahad, minggu yang sama. Sebab itu tarikh dia dekat sini adalah Sunday, hari Ahad 29 Januari. So wajib, mandatory. Maksudnya kena, nak tak nak kena hantar jugalah. Kalau tak hantar, tak ada markah, dia jadi hadir gagal. Okey. So report dalam bentuk elektronik, maksudnya tak perlu printed, tak perlu hard copy. Dalam report wajib ada non-confidential declaration dan juga borang pengakuan tamat latihan. Okey, so dua borang ni saya akan tunjuk yang untuk next slide. Dekat next slide ada. So, panduan menulis report ni pun ada. Dekat dalam portal LI pun ada disertakan. So minta baca sebab format menulis semua ada dalam tu. Alright. So tarikh pun saya dah bagi tahu bila file name pastikan dia dalam bentuk PDF, DMC _ matric number you all. So biasanya kita dah cakap kat student maksimum adalah 4 MB. So lebih kurang maksimum 50 pages lah. Okay, kalau terlebih, pandai-pandailah you all nak compress ke nak apa ke. Dan file ni you all kena email directly to pensyarah yang datang melawat. Okay, bukan kepada JKLI lah. Direct kepada pensyarah sebab pensyarah melawat tu yang akan menilai you all. Okay, so tadi saya ada cakap dua dokumen penting dalam report. Pertama adalah non-confidential declaration. Yang ini wajib dapatkan. Maksudnya bila you all dah siap report, you all kena tulis ni dalam Word file nanti kami akan share lah. Okay, so you all kena attachkan, tunjuk kepada penyelia industri, suruh dia check sama ada report you all mengandungi confidential ataupun tidak. Confidential apa kalau bahasa Melayu dia? Sulit. Sulit. Maksudnya kita nak penyelia industri sahkan bahawa report you all tu tak ada dokumen sulit ataupun perkara-perkara sulit yang berkaitan dengan syarikat lah. Kita tak nak ada isu di kemudian hari. Jadi pastikan you all punya penyelia industri dah baca, confirm tak ada perkara sulit and then minta dia tanda tangan. Lepas tu yang ini borang pengakuan tamat. So isi training declaration form, isi yang ini disahkan oleh industrial supervisor. Okey, so sama industrial supervisor kena chop. So kedua-dua borang ni kena masukkan ke dalam report. Okey, dekat mana nak letak dekat dalam report? Tadi saya ada cakap dekat dalam portal LI ada panduan kan, garis panduan penulisan. So dalam panduan penulisan ni dia dah bagi tahu, dia dah ada bagi contoh isi kandungan, table of content. So kalau you all tengok page 1, 2 tu adalah non-confidential declaration dan juga training declaration. So maksudnya you all kena masuk dua dokumen tu pada awal-awal report. Okay. Tambahan nota, kena baca guideline, bagi sentiasa
contact dengan section coordinator iaitu saya atau Cik Faizal jika ada apa-apa masalah sepanjang LI. Jangan ada masalah dengan supervisor, bergaduh, tak datang, tak maklumkan dekat kita orang macam tu. Kalau ada apa-apa berlaku, tiba-tiba bergaduh ke, tak suka ke, ada masalah ke apa-apalah. Jangan ambil keputusan suka-suka hati, tak nak pergi, lepas tu tukar tempat suka hati. Tak boleh, itu salah. Kena maklumkan kami, and then kami akan guide apa yang perlu dilakukan. Alright, seterusnya isi feedback Google Form, nanti link akan diberi. Lepas tu kena isi logbook. Always be safe, pastikan keselamatan anda, utamakan keselamatan ketika menjalankan sebarang aktiviti. Kita tak nak dengar jari student putus ke, mata tercampak sepana ke. Kita tak nak dengar benda-benda macam tu lah. Maksudnya bila penyelia industri ada bagi task, and then you all kena make sure you punya safety tu okay, terjaga, baru you all boleh buat. Jangan main buat je lah, kena fikirlah. Kalau kena manjat tu kena fikir ada tak cukup tak protection equipment semua. Yang penting pastikan you all selamat lah. And then berikan komitmen, tunjukkan inisiatif, and then yang penting jaga disiplin, and then enjoy your internship experience. Alright, so checklist last sekali. In overall, hari ni punya taklimat, perkara pertama yang you all kena buat nanti bila lapor diri adalah isi borang A, pastikan ada stamp. Deadline dia 14 Oktober, saya dah tulis kat situ. Lepas tu upload e-logbook setiap minggu. Seterusnya nanti bila pensyarah daripada fakulti nak datang melawat, pastikan borang 0203D telah dicop oleh cop syarikat lah. Lepas tu last sekali, pada akhir hari latihan industri tu upload logbook, attachment approval dan juga attendance record. Lepas tu e-technical report mesti submit directly to pensyarah secara email. Jangan lupa sertakan sekali non-confidential declaration dan juga training declaration. So semua deadline semua saya dah sertakan lah kat situ. Alright, itu sahaja taklimat. So ada apa-apa soalan tak? Saya buka pada semua kalau ada soalan. Okey, jadi kena ada salam sejahtera nak tanya, in case berlaku accident tapi tak cedera pun perlu inform section coordinator ke? Pada saya by inform lah. Walaupun you berlaku accident tapi tak cedera kan, tapi you mesti trauma, betul tak? Takkanlah you tak rasa apa-apa. Kalau saya pun nak tak accident pun, tapi perasaan trauma tu ada kan. So better kalau you rasa tak perlu bagi tahu pun tak ada masalah, tapi kalau you rasa nak ambil MC, better you pergi jumpa doktor lah, ambil MC. Okay. Logbook, presentation, report. Okay, ada apa-apa soalan ke Liu Jiatung? Alright, so sementara menunggu soalan, saya nak bangkitkan isu tu penukaran tempat LI sebelum LI. Okay, contohnya macam ni. Seorang student ni dia dah setuju terima. Maksudnya dia dah hantar surat penerimaan kepada syarikat, setuju terima untuk menjalankan latihan industri. Tapi sampai masa tak nak buat LI kat situ, nak buat LI kat tempat lain. Okey. So sebelum saya menjawab isu itu boleh ke tak boleh, kita nak
bagi tahulah apa implikasinya. Pertama sekali, you all dah terima. Bila you all nak tolak, you all kena dapatkan surat penolakan daripada sistem, hantar surat penolakan kepada syarikat tu. Maksudnya kena tarik diri secara hormatlah, secara baik. Sebab dah terima lepas tu tak nak. So maksudnya kena dapatkan surat penolakan, kena hantar dan dapatkan persetujuan daripada pihak industri itulah. Maksudnya pihak industri tu setuju untuk menolak. Macam itulah. Okey. Kalau syarikat tu tak setuju, maksudnya you all kena discuss, berbincang dengan syarikat. Bagi tahu kenapa nak berhenti. Bagi sebab yang kukuh lah. Kita tak nak jadi isu kemudian hari. Lagipun lagi berapa hari saja untuk jalankan latihan industri kan. Melainkan you all dah dapat reply form baru. Tapi walaupun you all dapat reply form di tempat yang baru, tempat yang lama tu still you all kena dapatkan surat penolakan. You all wajib hantar email kepada ataupun hantar, tak kisahlah secara apa sekalipun, sampaikan surat penolakan kepada syarikat sebelumnya. Okey. Menjawab soalan tak ayah saya? Ada student kita yang dapat 3 offer, dia pilih satu, yang 2 tu dia masih belum buat penolakan. Dah tolong remind dia orang ya. Dia macam ni Cik Faizil. Sebenarnya dia ada isu tau. Student perlu update status terima, tolak ataupun tu kan. Yes, betul. Sebelum disahkan. Jika kita dah sahkan, dia orang dah tak boleh buat apa dengan sistem. I see. Jadi yang itu rasanya kita boleh remind untuk next semester pada awal taklimat lah. Maksudnya sebelum kita sahkan, senang kata sebelum student tu tekan button terima, yang lain tu dia kena reject dulu. Yes, betul. Tapi student ni yang lain dia tak reject dulu tau. Dia terus tekan terima yang kat situ lah. Okay. Ataupun dia kena buat surat secara unofficial pun boleh juga, Dr. As. Sepatutnya kalau dia diterima dan dia tolak, dia kena buat official letter. Betul. Itu tanggungjawab student. Melainkan dia tidak ditawarkan. Betul tu. Okay, you all kena ingat yang ini demi menjaga nama baik UTM. Kita tak nak macam isu sebelum ni. Student syarikat telah menawarkan tapi student tak reply, tak inform apa-apa, tak cakap apa-apa sampai tiba masa tak lapor diri. Macam itulah. Lepas tu syarikat direct hantar email kepada dekan. So kita tak nak perkara-perkara macam tu berlaku So sesiapa yang mendapat tawaran dan menolak wajib memberitahu secara official, secara rasmi kepada syarikat yang kamu tidak berminat ataupun tak akan menjalani latihan di tempat mereka lah. Macam tu. Sama juga dengan kes yang dah terima lepas tu nak tukar. You all kena bincang secara baik dengan syarikat, bagi tahu kenapa tak nak buat LI kat situ, bagi tahu terus terang, dapatkan penyelesaian yang terbaik. Kalau isu hanya kerana job scope, saya rasa itu tak ada jadi masalah. Rasanya, yelah boleh berbincanglah dengan syarikat kan mengenai job scope. Sebab reply form kami telah semak dan semua menepati garis panduan lah untuk student diploma mechanical. So far tak ada masalah lah. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Doktor. Ya, saya. Saya ada tengok yang LI ni pun kena bayar yuran kan ke tak payah? Sebab dekat SMP tu kata kena bayar. Yes, Cik Faizal boleh jawab tak? Saya tak tahu. Ya, yuran berjalan seperti biasa mengikut kredit yang kamu ambil lah. Sebab kalau tak silap saya, PTPTN ataupun pembiayaan kamu pun masuk kan? Jadi dia akan tolak. Kalau dahulu diorang buat adalah pada special semester yang mana bayaran tak dikenakan. Tetapi sekiranya dia adalah semester lazim, dia akan impose some amount of money lah, iaitu untuk yuran kamu semester lazim tersebut. Macam tu.
Okay, Cuma faham. amount dia saya tak berani nak confirm berapa tu. You all kena berapa tu? Saya kena 322. Okey, yang lain ada suara input? Sama. Sama 322 ya. Okey. Jadi itu adalah sebab ini semester 1 akan datang ni adalah berstatus semester lazim. Oh, faham. Sebab ingatkan Okay. kalau LI ni dah apa ni tak bayar yuran dah. Tak ada sebabnya yuran tu allocate. Yang pertama adalah pengurusan pendaftaran kamu, yang kedua adalah duit tu rolling balik untuk pensyarah pergi visit kamu nanti. Oh, okey, faham. Begitu dia punya ni lah. Yalah. Pembahagian Faham, dia. sir. Thank you, sir. Baiklah. Ada lagi soalan? Okey, kalau habis intern, lepas tu company terus bagi peluang untuk kerja, boleh ke? Jawapannya of course lah boleh. Itu rezeki you all lah. Maksudnya you all terus dapat bekerja lah. So, senang kata habis je intern, habis tarikh yang ditetapkan oleh universiti 27 tu habislah intern. So, kira 28 tu adalah kalau company terus ambil bekerja tu dikira tarikh pertama you all bekerja. Macam tu lah. Tarikh sebelum tu dikira intern tau. Even dalam resume pun you all tak ada tulis bekerja, you all kena tulis internship. Okay, clear Dr. As, saya nak remind student yang mohon untuk sambung pengajian. Boleh ke? Boleh. Okay, student yang mohon untuk sambung pengajian, kemasukan kamu let's say awal Mac sebagai contoh ya, mesti masuk ikut tarikh yang ditetapkan, sebabnya minggu pertama tu adalah untuk mohon credit exemption. Maksudnya kalau kamu diterima masuk sepatutnya 4 tahun, tetapi kalau kamu dapat credit exemption, dia akan mengurangkan tempoh belajar kamu di sini. Sebahagian subjek kamu dah tak perlu ambil lagi. Jadi tinggallah 3 tahun daripada 4 tahun. Itu dipanggil sebagai credit exemption. Mesti disettlekan pada minggu pertama. Dengan kata lain, tarikh yang ditetapkan untuk kamu masuk kena follow. Tak boleh delay. Kalau kamu masuk pada minggu kedua, itu dah melebihi daripada tarikh yang dibolehkan kamu buat credit exemption. Jadi kamu tak dapat nanti credit exemption tersebut. Bila tak dapat, kena buat solid 4 tahun. Jelas tak yang nak sambung belajar? Ada di sini yang dah dapat offer kan? Betul ke? Ingat, minggu pertama adalah minggu yang sangat-sangat kritikal, iaitu untuk kamu buat credit exemption. Sepatutnya 4 tahun adalah khusus kamu, jadi dia akan kurangkan menjadi mungkin 3 tahun, mungkin 3 tahun setengah melalui kaedah yang dipanggil sebagai credit exemption. Bukan credit transfer. Credit transfer tu kalau kamu pergi ke universiti lain. Ini credit exemption. Kalau tak silap dalam BM disebut pengecualian kredit, betul Dr. As? Betul. Ini untuk pelajar yang sambung degree, betul tak? Betul, ya saya. Betul. Exemption. Pengecualian kredit dia panggil ya. Jadi sangat penting minggu pertama tu. Jangan tak attend. Katalah company minta kamu untuk extend. Ataupun minta budidara kamu lah. Dia kata tolonglah extend lagi sampai middle of March. Dia kata projek tu habis. Tapi kamu mesti masuk awal March tersebut. Mesti masuk. Sebabnya dah settle credit exemption tu, itu terpulang pada kamu. Tapi bagi saya lah, sekiranya kamu sambung belajar, better ikut garis panduan tarikh yang ditetapkan. Janganlah extend ni. Sebab betul. kamu nak sambung belajar, kena buat preparation juga, letak kan? Betul. Boleh semua? Boleh, sir. Okay, saya percaya ramai kan yang dah dapat offer letter. Yang belum dapat offer letter tu boleh refer dekat Ketua Jabatan Dr. Nur Hidayah. Sekiranya kamu minat untuk sambung belajar tapi tak dapat offer. Jumpa Dr. Nur Hidayah. Dia akan masuk March March Kalau tak silap 2023. saya, Dr. Ya saya sama ada early ataupun middle. Kalau ikut kalender dia akan bermula 13 March. Kalau ikut kalender lah. Orientasi Maksudnya biasanya 2 minggu awal. Betul. Jadi boleh agak-agak lah tarikh tu. Sebab you all akan habis LI end of January kan.
So maksudnya Februari tu maksimum extend lah kalau nak kerja pun. Betul, ya saya begitu. Okey, ada Dr. apa-apa As, soalan? Ya, saya saya. nak mohon lepas daripada sesi ni nanti jangan keluar dulu ya. Ada 3 orang student yang nak bincang sikit dengan kita. Okey, boleh. Okey. Dr. As, saya pun boleh saya sharekan ke berkaitan dengan problem yang dihadapi untuk Aku Janji tu? Boleh juga. Okey ya. Nak Okey, nak share screen ke apa? saya nak share screen, boleh ke? Boleh. Okey. Kalau tengok ya, Aku Janji tu ada seramai dalam 6 orang yang saya belum sahkan, Dr. As. Student Okey. tengok ya kat sini. Ini adalah seramai nama student yang saya belum sahkan. Antara sebabnya adalah kerana tak menepati cara yang sepatutnya isi benda ni lah. Aku Janji ni. Yang mana kalau tengok student isi, banyak yang tak isi bahagian bawah ni Dr. As, iaitu dekat bahagian A bawah ni. Okey, Aduh. sepatutnya ini Ada sebenarnya dah lagi ya. berulang kali Dr. As tergelak dengan awak. Yalah. Sebab kami dah banyak kali sebut, ini adalah cara bagaimana kita nak isi surat Aku Janji. Yang mana mesti letak nama syarikat dekat bahagian A tu dan juga tempoh latihan industri. Tempoh bermula daripada 11 Oktober sampailah 27 Januari 2023 nanti. Patut letak kat situ lah. Tetapi ramai yang salah ni Dr. As. Ada 6 orang ni Dr. As. Minta tolong you all betulkan balik and then upload semula baru saya akan sahkan. Boleh ke semua? Boleh. Diorang busy Okey. ni, dah kerja. Tak ada masa. Itulah ramai yang buat ni Dr. As. Grab. Boleh Dato', boleh. Boleh ya? Okey, baiklah. Jadi ini adalah paparan untuk kita punya web page. Mana kalau kamu tengok dekat bahagian sini ada during application yang kamu tengah mohon hari tu. Kemudian ada satu lagi progressing iaitu kamu sedang jalani LI. Ini antara form dia lah. Tetapi dekat dalam kita punya portal LI tu ada lah. Ataupun dekat dalam buku log kamu tu. Okey, dah ada dah. Buku log tu nak dapat daripada mana? Scroll bahagian bawah tu, you akan nampak nanti dia punya guideline dekat bahagian sini. Salah satu daripadanya adalah untuk guide technical report ada, logbook ada, overview LI ada, guide nak guna portal LI untuk masukkan kamu punya logbook pun ada di sini ya. Boleh akses daripada sini. Jadi dekat bahagian yang lain ni masih saya belum update lagi, kami baru revise. Dr. As baru bagi saya hari tu. Jadi saya akan upload secepat mungkin lah. Okay. Jadi ini adalah tempat di mana kamu boleh akses. Dr. As sebenarnya dah attach dah link untuk ke portal kita ni. Kita panggil sebagai web page lah yang ini ya. Jadi kalau perlukan apa-apa dokumen sebagai contoh guideline, kamu boleh refer di bahagian sini. Kalau tak ada di sini, kamu boleh akses benda ni melalui portal LI. Saya ulang balik, kalau tak nak akses di sini, sebenarnya dah ada dekat portal LI. Cuma kadang-kadang student dia malas nak ambil dekat portal LI. Nak ambil daripada sini boleh, tak ada masalah. Sebab portal LI tu kena login dahulu. Yang ni tak perlu login. Terpulanglah pada kamu ya. Boleh semua? Boleh sir. Okey ya. Itu saja daripada saya, Dr. As. Okey, macam mana pelajar lain? Ada apa-apa soalan tak? Nanti yang link tu share kat group ke? Saya dah share juga untuk group section 3-4. Dah. Okey. Okey, ada apa-apa lagi tak soalan? Ataupun Encik Faizal nak highlight apa-apa isu ke? Cuma isu yang berbangkit daripada degree punya latihan industri ya. Ada berlaku beberapa kes kemalangan. Jadi bila berlaku kes kemalangan begini, kita agak sedih sebenarnya. Okey. Sebab selain daripada disebabkan oleh company itu sendiri, ada sebahagiannya disebabkan oleh pelajar. Okey. Jadi kita tak naklah isu ni
kemalangan yang begini adalah disebabkan oleh kecuaian pelajar. Itu report yang dikeluarkan nanti, kita tak nak begitu. Jadi saya harap sangat-sangat pada you all, tolong bagi komitmen yang sewajarnya ketika kamu menjalani latihan industri, kurangkan guna handset jika perlu sahaja. Kalau tengah buat kerja tu tak payahlah kejap-kejap nak tengok handset ya. Saya harap sangat sebab dia akan mengganggu fokus kamu. Saya sangat risau yang itu. Jadi tolonglah ambil maklum berkaitan perkara ni. Jadi kamu kena bagi fokus yang sewajarnya ketika membuat ataupun melakukan kerja-kerja latihan industri. Jadi sikit kecuaian boleh mengakibatkan kemalangan yang ngeri lah. Sebab macam kes kita jari hancur ya. Ada kali ini. Dr. Az kan? Betul. Kemudian yang spana melenting kena mata tu, nasib baik bukan anak mata yang kena ya. Di pinggir mata kena. Itulah, risau. Minta jauh lah. Itulah saya cakap. Sebelum you all buat apa-apa kerja, kena tengok dulu in term of safety tu. Okey ke tak okey? Ya, betul. Jadi kalau katalah kamu tahu contohnya ada kes yang terpaksa pasang aircon dekat tingkat 2 sebagai contohnya. Jadi dia panjat tangga. Bila panjat tangga mesti ada harness. Protection. Mesti ada dia punya belting. Kena ikat dekat tangga. Mesti ada yang itu. Sekiranya tak ada, kamu kena bincang dengan company dahulu untuk provide. Kalau tak, kata beritahu pada pihak company, saya was-was untuk lakukan kerja ni, beritahu pada dia. Saya takut kata beritahu pada dia. Sebab yang ini sebenarnya untuk protection diri kamu sebenarnya guys. Okay, jadi kalau katalah pihak company tak setuju juga, tak nak juga, okay, laporkan kepada kamu punya PLIF ataupun kepada section coordinator. Just maklumkan kepada kami boleh call pihak company untuk dapatkan perincian berkaitan perkara ni. Mungkin kita akan bincang ataupun kadang-kadang pernah jadi kita hantar wakil daripada fakulti untuk berhubung dengan pihak company. Sebab isu-isu keselamatan kami tak boleh compromise. Dr. Az ya, berkaitan perkara ni. Betul. Jadi utamakan keselamatan guys. Itu yang nasihat saya nak bagi nasihat kepada you all. Dan janganlah bosi sangat ya. Sebagai contoh, company bagi minta tolong buat ni, minta tolong buat ni. Saya tak nak. Ini tak nak. Itu tak nak. Janganlah macam tu semua. Itulah. Tolong angkat basket yang ini. Tak boleh. Lecturer kata keselamatan first. Nanti pinggang saya ni. Janganlah macam tu guys. Amboi, kamu manja jadi pula ya. Janganlah sampai begitu. Tapi sekiranya macam saya beritahu tadi, kalau panjat tingkat 2 yang boleh menyebabkan katastrofi, kehilangan jiwa, itu semua perlu kamu bincang dengan pihak company. Kalau pihak company tak nak compromise ataupun tak nak akur, and then maklumkan kepada kami. Ya, berbincang dengan cara yang elok lah. Betul. Dan student ni kadang-kadang cakap tak ada Cara budi cakap bahasa. kasar. Tak ada budi bahasa. Betul-betul. Saya pernah jumpa Dr. Az ya, student ni dia cakap direct to the point. Tapi dia punya intonasi tu seolah-olah macam dia marah Dr. Az. Betul. Saya pernah Padahal, jumpa juga. macam dia marah. Jadi saya takut jadi begitu. Jadi Itulah. tolong kepada semua. Sebab tu saya banyak kali tekankan bincang elok-elok, cakap elok-elok. Yelah, awak tu student. Bukannya pekerja tau. Bukan dah jadi engineer ke, technician ke, belum lagi. You all student. So berbincanglah dengan gaya bahasa yang sesuai lah. Betul tu. Okay. Tadi ada soalan, ada student tanya saya, e-logbook tu perlu hard copy ataupun soft copy. So sebenarnya boleh dua-dua ikut keselesaan pelajar. Ada pelajar dia print, dia tulis pakai tangan sebab dia nak cepat. Okay, ada student dia tulis dalam buku nota dia, lepas tu dia isi dalam e-logbook secara soft copy lah. Okay, mana-mana tak ada masalah, ikut keselesaan. Tapi disebabkan you all punya e-report tu adalah soft copy, menjimatkan masa sebab you all pun bekerja, penat kan, kadang-kadang balik pun nak juga apa orang kata lifetime tu kan, family time. Jadi lebih baik you all sekarang dah ada smartphone kan, okay, ambil gambar, tulis nota sikit kat dalam phone, balik rumah terus je writing
dalam soft copy lah. Sebab nanti bila nak buat report, you tinggal convert je. Tak perlu buat 2-3 kerja. Melainkan you all banyak masa lah kan. Itu terpulang kepada sendiri punya pengurusan lah. Okay? Clear untuk e-logbook tu? Okay, ada soalan lain lagi ke? Ataupun Cik Faizal ada lagi isu berbangkit tak? Ada Dr. Az, itu saja daripada saya. Cuma saya risau ada masalah tangguh LI ni je lah. Tengah-tengah nanti tiba-tiba MIA hilang. Kita takut benda tu je. Sebab degree ni pun ada isu juga Kita ingatkan semua habis, rupanya ada juga yang hilang MIA. Rupanya tangguh. Maksudnya dia tarik diri lah. Dia tak buat LI. So saya ulang lagi sekali, kalau ada apa-apa masalah ataupun tiba-tiba rasa tak boleh nak go on ke apa, nak tangguh juga, nak tarik diri daripada laga industri, mohon maklumkan, bincang dulu bersama kami, and then kita akan carilah jalan penyelesaian yang terbaik. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita pun dah sampai, dah lebih dah masa, dah 1 jam lebih dah. Okay, so kalau tak ada apa-apa, saya boleh tamatkanlah taklimat pada petang ini. Dan kalau ada apa-apa masalah, boleh direct contact section coordinator. Sebab you all punya pensyarah ataupun penyelia fakulti belum lagi ditetapkan. So nanti bila dah ditetapkan, nanti Cik Faizal akan update lah dalam website. So nanti you all rajin-rajin lah tengok dalam website. Okay, so kalau tak ada apa-apa, nanti saya akan share link untuk video dan juga file untuk taklimat ni. Ya, saya. Alright, terima kasih. Jadi WhatsApp group kita kekalkan Dr. Az sampai LI selesai nanti. Betul. Minta, saya tak benarkan siapa pun left group Kalau siapa left, saya masukkan balik. Okay. Betul-betul. Ya, saya masukkan balik. So, pastikan you all duduk kat situ dalam tu dan pastikan alert lah dengan apa-apa info yang kami sampaikan. Alright, so itu saja. Terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Az, kita ada perbincangan sekejap dengan student. Alright, so pelajar yang lain boleh keluar. Thank you, Doktor. Okay, sama-sama. Thank you, Doktor. Okay, welcome. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Sama-sama. Thank you, Doktor. All the best ya untuk you all punya LI. Thank you, Doktor. Buat yang terbaik, sabar dan beri komitmen. Okay semua. Selamat bekerja. Okay. Hanif masih sini ke Hanif? Ya, Doktor. Okay, Hanif 3 orang sepatutnya. Norizati. Dengan seorang lagi siapa Hanif? Arif Hakimi. Hakimi ya. Mana Hakimi ni? Ada tu, Arif Hakimi. Okay, baiklah. So, Dr. Az, saya dapat mesej daripada student 3 orang ni. Wakil dia lah, iaitu Hanif. Dia maklumkan kepada saya yang mereka register awal. Sebab company call kata suruh masuk awal. Minta tolong Hanif explain balik boleh Hanif? Hanif? Hanif dia unmute tu. Unmute betul lah. Mute. Saya terang. Boleh. Rizati minta tolong explain boleh? Company yang sama ke? Tiga-tiga Kita ni orang satu company yang company. sama. Tiga orang ni company yang sama. Alright. Kita orang dia call. Boleh tak? Dia call. Boleh tak start internship awal? Lepas tu kita orang cakap tak boleh sebab
universiti memang tak bagi. Kalau nak kena berurusan dengan universiti kan. Lepas tu, lepas tu saya cakap kat dia kalau nak kerja boleh. Lepas tu dia kata, okey kerja. Lepas tu kita orang pun masuk. Lepas tu bila masuk tu, kerja yang kena buat tu memang nampaklah jauh bidang. Lepas tu saya dengar macam yang bos cakap tu, kalau saya start intern nanti pun, kerja yang saya buat tu mungkin bukan kerja mekanikal. Jadi saya nak tukar kalau boleh. Kerja bukan mekanikal tu maksudnya apa Trizati? Saya buat account dengan HR sebab dia understaff. Ada seorang je pekerja HR. Jadi seorang lagi tu saya. Jadi saya kena buat account macam payslip, tutup cash, claim money macam tu. Okey begitu. Kalau yang Hanif dengan Arif pula dia kena pajak bumbung semua macam kerja buruh. Dia kena buat kerja tu ke ataupun orang tu naik atas explainkan tentang bumbung ke macam mana tu? Tak. Memang Dia kerja explain. buruh lah dia buat.